Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Maizura. Baik cikgu, untuk kali ini kita nak belajar apa pula cikgu? Kali ini kita akan pelajari tentang teknik plot. Okey. Itu yang sebelah gambar tu, teknik plot tu ialah 000, itulah yang dihasilkan oleh Diamond Creco. Oh. Tu dia tulis perkataan 000 dalam kertas dia. Okey. Okey. Baik, kita akan terus pergi kepada teknik plot, ya, iaitu cara pengarang menyampaikan ceritanya. Bagaimana dia menyampaikan cerita dia melalui teknik-teknik yang telah cikgu nyatakan di sini. Iaitu yang pertama tentang dialog. Dialog tu adalah percakapan antara watak. Sama ada watak dua ataupun lebih watak yang terlibat dalam cerpen ataupun dalam satu-satu karya dipanggil sebagai dialog. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, dialog selalunya dibuat dalam bentuk pembuka dan penutup kata. Itu yang dua tu kan. Itulah dialog. Bila nampak je ada simbol penutup dan pembuka dan penutup kata, itu dipanggil dialog. Kalau dalam penulisan lah. Betul. Ya. Kalau dalam drama, secara dalam filem ke apa semua kan, percakapan macam cikgu dengar bercakap dengan Akmal ni, itu dipanggil dialog lah. Okey. Dan seterusnya ialah monolog luaran. Monolog luaran adalah percakapan secara bersendirian. Dia duduk seorang-seorang sendiri-sendiri, dia pun bercakap. Okey, contohnya macam kita berdoa pada Tuhan kan, lepas kita semayang solat tu kita berdoa, itu dipanggil sebagai monolog luaran. Monolog dalaman adalah bisikan hati kita. Kata hati kita. Kita bercakap dalam hati, orang tak boleh dengar. Imbas muka pula ialah tentang meramalkan sesuatu perkara yang akan berlaku. Benda tak berlaku lagi. Tapi kita meramalkan perkara tu ataupun peristiwa tu akan berlaku. Dan selalunya kita akan simbolkan dengan perkataan akan. Akan. Dan imbas kembali ialah kita mengenang kembali peristiwa yang telah pun berlaku. Ataupun orang kata apa, flashback ya? Flashback. Dan teknik kejutan ialah kita tidak sangka, kita tak sangka peristiwa itu akan muncul. Tiba-tiba datang, tiba-tiba raya hari itu. Kejutan kan, semua orang terkejut. Tiba-tiba raya. Okey. Dan teknik suspense pula, dia tentang bagaimana kita nak meluahkan perasaan kita ataupun kita dalam keadaan cemas, kita pun meluahkan perasaan cemas tu. Itu dalam teknik suspense lah. Kita tak jangka benda tu akan berlaku. Okey, dan juga pemerian adalah kita menggambarkan peristiwa secara langsung. Okey, ini adalah teknik-teknik plot yang digunakan dalam karya-karya. Okey, jadi anak-anak cikgu faham tak apa yang tentang teknik plot ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Ada sesiapa nak tanya ke? Okey, Daniel. Silakan. Daniel nak tanya. Ya, Daniel, silakan. Okey cikgu, cikgu saya tak berapa fahamlah dengan monolog luaran dan monolog dalaman. Cikgu boleh tolong terangkan lagi dengan lebih mendalam. Dia keliru cikgu. Keliru ya, tentang monolog luaran dan juga monolog dalaman sebab dia menggunakan perkataan yang sama, monolog kan. Jadi luaran dan juga dalaman kadang-kadang murid dia tertukar kan. Okey, gini Daniel. Okey, monolog luaran tu ialah kita bersuara. Kita mengeluarkan suara. Ya, tapi kalau monolog dalaman kita tidak mengeluarkan suara. Itu je beza dia. Dengan suara dan juga tanpa suara. Macam Daniel nak puji cikgu dalam hati dia kan. Wah, cikgu Mai nampak cantiklah hari ni. Orang lain tak dengar. Tapi dia cakap dalam hati dia. Itu monolog dalaman kan? Dalaman. Cakap sendiri. Kalau monolog luaran tu, cantik Cikgu Maizura hari ni kan? Kan? Macam tu, dia keluarkan suara. Okey. Faham ke Daniel? Faham? Okey. Yang lain semua dah faham? Kalau dah faham, cikgu nak ujilah mereka. Boleh? Semua dah sedia? Okey, kita pergi kepada soalan tentang teknik plot. Alright. Okey. Soalan 1. Aku memulakan permainan itu dari rambut di kepala dol yang gerbang, gondrong, panjang, pintal memintal, kusut masai itu. Berdasarkan teknik petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Soalan ni
memperuntukkan 4 markah. Siapa boleh jawab, cikgu bagi 4 markah. Oh, banyak. Okey, silakan. Suhaili. Teknik pemberian. Teknik pemberian? Kenapa tu Suhaili jawab teknik pemberian? Sebab pengarang menggambarkan yang Dol ni rambut panjang, kusut masai, gerbang. Oh, okey. So, itu adalah jawapan daripada Suhaili. Kita tengok jawapan yang sebenarnya. Okey, cikgu, sebelum mungkin cikgu boleh tutup jawapan dulu, cikgu. Okey. Okey. Mungkin ada murid-murid yang lain nak berikan jawapan yang lain. Mungkin bagi mereka ini monolog luaran ni. Ada tak sesiapa atau semua bersetuju dengan jawapan yang telah diberikan oleh rakan anda tadi? Semua setuju? Semua setuju, cikgu. Semua angguk je, cikgu. Diorang dah boleh agak dah kot. Ya. Sebab dia dah banyak dah belajar dalam kelas. Ya, dan juga mereka nampak dah jawapan tadi, cikgu. Itulah. Tak sempat kita nak suspensekan mereka. Okey. Okey. Alright. So, cadangan jawapannya ialah betul lah seperti yang Suhaili beritahu, teknik pemerian ya, di mana pengarang telah menggambarkan rambut Dol yang gerbang, gondrong, panjang dan pintal memintal serta kusut masai itu. Okey, jadi bila pengarang tu dia memberi pemberian, kita dah boleh gambarkan dah macam mana rupa Dol sebenarnya walaupun tak ada lukisan dalam karya tu. Dia hanya cerita-cerita saja. Jadi dia memberi gambaran secara langsung terhadap fizikal Dol itu. Dan itulah dia pemberian sebenarnya, kan? Ya, betul. Pemberian dia menggambarkan sesuatu secara langsung. Ya. Okey. Kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Panjang sikit ni. Okey. Aku malah tolong baca. Ke kita nak minta murid-murid yang bacakan, cikgu? Boleh juga. Okey. Siapa nak baca untuk soalan contoh kedua ini? Boleh angkat tangan? Okey. Tak nak je. Saya pilih. Okey, kita minta Fatihah. Betul ke, Fatihah? Okey. Betul. Alright. Okey, sila bacakan soalan ini. Aku masih kecil waktu itu dan aku bersama-sama kawan di kampung memang nakal, suka menjolok sarang. Tak kira sarang apa. Baik sarang tebuan, sarang lebah, sarang tupai, sarang murai atau sarang angkut-angkut di tiang rumah. Sekali itu kami jolok sarang tupai yang terletak di bangku bulat. Memang Dol bekerjasama dengan kami pagi itu untuk menjayakan permainan kami berdua. Okey, terima kasih Fatihah. Nak ambilkan ke berdasarkan? Okay. Berdasarkan petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Macam tu. Jelaskan apa yang diminta dalam soalan tersebut ya, berdasarkan petikan itu. Kita nak bagi siapa jawab ni? Okey. Kan ada yang suka rela nak menjawab soalan ni? Ada suka rela ke ingin menjawab? Okey, Alif Imran angkat tangan di situ. Okey, tak apa. Selepas ini kita juga minta jawapan daripada Fatihah, cikgu. Pula. Okey. Kita bagi dia rehat dulu. Tadi dia pernah baca kan? Okey, silakan Imran. Teknik imbas kembali, cikgu. Kerana pengarang ini teringat sewaktu kecil dia melakukan dia dan rakan-rakannya nakal, suka menjolok mata sarangnya. Itu ke? Itu dia. Itu. Okey, itu jawapan daripada Imran, cikgu. Bagaimana pula jawapan daripada Fatihah? Mungkin dia ada jawapan yang lain daripada Imran, silakan. Ya, teknik imbas kembali. Sebab pengarang ni dia menyatakan dia seorang yang nakal dan suka bermain. Suka bermain zaman kecil dululah. Betul, Fatihah? Betul. Alright. Kita tengok betul ke tak betul. Sebab kedua murid kita memberikan jawapan imbas kembali. Ya, okey. Kita tahu jawapan dia. Betul. 4 markah untuk Imran Fatihah, dan juga Imran dan juga Fatihah. Alright. Betul. Jawapannya ialah imbas kembali, di mana berdasarkan petikan itu pengarang menceritakan tentang kenangan aku, Kreko dan juga Dol yang memang sangat nakal pada waktu kecil dahulu. Diorang sama-sama berpakat
pergi jolok sarang lebah, lepas tu pergi kacau sarang murai, sarang angkut-angkut, ya. Nakal lah macam tu. Aku Ya. dulu nakal juga ke? Saya budak baik, cikgu. Pengawas cikgu saya. Wah, bagus macam tu. Tu tengah flashback tu, tengah imbas kembali tu. Iya, cikgu. Tapi kan cikgu sebut mengenai imbas kembali kan. Mungkin cikgu boleh linekan yang mana yang mengatakan ada imbas kembali dekat situ, cikgu? Okey, so kita tengok kat sini yang untuk teknik imbas kembali, Okey. aku bersama dengan kawan-kawan di kampung, okey, menjolok sarang. Okey, lepas tu menjolok bekerjasama dengan kami. Okey, maknanya dalam masa kecil dulu, Dol, okey, aku dan juga Kreko memang berpakat sama-sama nakal. Okey. Jadi kenangan dia zaman dulu masa kecil-kecil dulu tu sama. Sama, dia imbas kembali kenangan mereka yang memang sama-sama masa tu kawan yang sangat baik. Sama-sama buat jahat, sama-sama buat nakal. Gitulah. Ya. Okey. Alright. Baik. Soalan seterusnya, cikgu. Okey, kita tengok. Satu lagi cikgu tertinggal. Apa dia tu, cikgu? Ni, aku masih kecil waktu itu. Ini Itulah. imbas kembali mengatakan bahawa dia memanglah waktu tu dia kecil lagi. Dia ingat balik peristiwa masa kecil. Itulah keyword dia kan? Keyword dia. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok. Kita tengok soalan nombor 3. Sastrawan Daiman Kreko pun nampak gelisah seperti aku juga. Berdasarkan petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Yap. Alif Okey. Imran. Silakan, Imran. Teknik imbas muka, cikgu. Teknik Kerana imbas. pengarah Okey. kerana pengarah ini cuba meramalkan perasaan Diamond Kreko ini seperti perasaan aku. Betul ke, cikgu? Iaitu jawapannya adalah imbas muka yang diberikan oleh Imran ni jawapannya. Kita tanya orang lain juga. Macam mana? Adakah yang lain bersetuju? Imbas muka? Atau ada jawapan yang lain? Dia ni awal lagi dah angguk dah. Semua Dia angguk, setuju. cikgu. Semua angguk. Okey, kita tengok jawapan dia. Let's go. Kita tengok. Okey, teknik imbas muka. Okey. Iaitu pengarah meramalkan perasaan Diamond Kreko sama seperti aku. Jadi betul lah jawapan Alif Imran 4 markah. Untuk Itu Alif dia. Imran. Tahniah Alif Imran. Terbaiklah, Imran. Okey, kita tengok kat sini di manakah imbas mukanya? Okey. Seperti aku juga. Dia meramalkan bahawa Kreko mempunyai perasaan yang sama seperti dia. Walaupun masa tu dia tak nampak lagi keputusan apa yang ditafsirkan, tapi dia dah dapat meramalkan samalah macam aku juga dia ni. Oh, itulah dia imbas muka. Imbas muka. Ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Alright, silakan. Kita tengok. Tiba-tiba sastrawan Diamond Kreko mengangkat kertasnya tinggi-tinggi. Pucut, terkejut. Kejut kan? Berdasarkan petikan cerpen 000 di atas, jelaskan satu teknik plot. Siapa nak jawab ni? 4 markah ni. Ini sebenarnya jawapan dah ada dah, cikgu, kat situ kan? Okey. Siapa tu? Cepat. Daniel, kejut kita. Daniel angkat tangan. Okey, silakan. Okey, cikgu. Jawapan ni teknik kejutan. Teknik Sebab apa? kejutan. Sebab tindakan Kreko yang tiba-tiba mengejutkan aku dan Dol. Okey, dia terkejut. Ya, kita jawapan dia. Okey. Teknik kejutan. Okey, tindakan Diamond Kreko yang tiba-tiba mengejutkan aku dan Dol. Tiba-tiba, dia angkat kertas. Kejut. Kejut Kejut ambo. Kelantan kata kan. Ya, cikgu. Jadi itu yang menyebabkan ada teknik kejutan di situ ya. Dia mengangkat secara tiba-tiba. Ini kata kuncinya. Tiba-tiba. Jadi sesuailah dengan jawapan dia teknik kejutan. Baik. Okey, kita nak berhenti rehat dulu boleh, cikgu? Boleh, silakan. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas.